Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar anda semua? Selamat sejahtera. Saya doakan you all semua berada dalam keadaan sihat, insyaAllah. So, jumpa lagi kita malam ni. So, kalau yang belum masuk, cepat masuk. Sebab malam ni kita ada dua benda saya nak share. Nombor satu, saya nak share tips. Siapa nak tips ni? Tips macam mana bisnes kecil nak grow cepat pantas, nak grow besar dengan pantas. Saya nak share benda tu. Sebab kadang-kadang saya nampak usahawan ni, dia kecil dia lama sangat. Dia main game yang kecil, game yang sama, level yang sama lama sangat. So malam ni saya nak share benda ni supaya you all, especially yang buat bisnes lah, yang you buat start kecil-kecil ni, saya nak bagi tips untuk macam mana you nak grow cepat. Dan kalau you tak buat tips-tips ni, akan melambatkan proses untuk grow. Alright? So itu nombor satu. Nombor dua, insyaAllah malam ni you all stay tune. Kita nak umumkan top fan Lalali. Stay tune tau. Stay tune. Jangan pergi tempat lain. Jangan keluar masuk. Jangan keluar masuk. Stay sebab kita nak umumkan. Mungkin kita akan umumkan tengah-tengah. Kita akan umumkan tengah-tengah. So kalau terlepas, tak dapatlah anda tahu, atau mungkin kita cakap, yang siapa yang tak ada dalam ni kita tak bagi reward tu, boleh ke? Maksudnya Lalali top fan yang kita dah select tu, dia tak ada dekat sini malam ni. So kita bagi hadiah pada orang lain. Boleh okay, boleh Alright. So macam mana kita bisnes kecil nak grow besar dengan pantas, dengan cepat. Dan semua orang, bukan semua orang, ramai orang dia start dengan kecil. Dan saya just nak share, tadi apa yang berlaku adalah saya pergi post barang. So saya pergi post barang, dan kedai sebelah post laju tu, dan satu kedai makan tau, dia baru buka. Saya rasa macam dalam 3 bulan lebih dia baru buka. Dan saya tengok dah ada for sale. Dia baru buka 3 bulan lebih. Restoran tu masih cantik lagi. Dia punya billboard masih cantik lagi, signboard dia masih cantik. Tapi dia dah on sale dah. Kedai dia dah for sale. So itu benda yang hakikat yang saya rasa mungkin you all perasan. Mungkin you dah perasan benda tu berlaku sebenarnya. Benda tu ada. Jadi kita nampak sekeliling kita, orang tutup kedai, bisnes tak boleh jalan di sekeliling kita. So, dan saya faham, selalunya bila you dah invest banyak. Assalamualaikum Haji Akmal. Thank you sebab join kelas malam ni. Ini bukan kelas lah sebenarnya, ini sharing session. Okay, thank you. Welcome. Dan malam ni kita nak umumkan top fan So semua orang cepat masuk. Right. So bila bisnes ni dia tutup, owner dia akan, satu benda dia akan loss banyak. Mungkin dia buat loan, nak beli barang-barang dapur, nak buat restoran kan, mungkin dia buat loan. Dan mungkin juga dia pinjam dengan orang lain, ataupun dengan bank. Tak apa lagi kalau dia pinjam dengan orang lain. Dah satu masalah, dia nak fikir macam mana nak bayar, betul tak? Okay. So saya nampak benda tu, bahawa kalau benda tu berlaku kat situasi saya, memang kita akan down, kita akan penat, kita akan stress. Dan the best thing adalah kita kena start over. Dan start over adalah kita kena start small. Start from zero risiko lah kalau boleh. So that's why banyak bisnes sekarang ni yang zero risiko. Kalau nak tahu pun boleh tanya kita punya warriors. Macam mana nak dapat zero risiko tu. Zero risiko punya bisnes. Dan kita akan start from small, daripada kecil. Kita tak ada terus nak buat bisnes, buat loan 250,000, buat loan terus. Tak, please don't. Buat bisnes pakai duit sendiri. Whatever yang you ada, buatlah. Kalau pakai duit sendiri yang sikit pun kita tak mampu handle, apatah lagi kita nak buat loan, beli barang besar-besar, lagilah kita tak boleh handle. So that's why semalam saya buat advice, start small. Dan hari ni saya nak share macam mana bisnes yang start small, kita nak cepat-cepat grow. Kan? Cepat-cepat grow. Speed is everything. Speed adalah segalanya. Dan bisnes akan hanya cepat grow bila owner dia ada fikiran bahawa aku nak grow cepat. Sebab umur kita pendek, tuan-tuan, puan-puan. Umur kita sangat pendek. So kalau kita tak buat betul-betul sekarang, kita buat sekadar isi masa lapang, sebenarnya kita akan waste banyak masa. So why not, masa kita muda, masa kita ada tenaga, masa kita masih ada kebolehan untuk menekan-nekan online internet ni, kita belum tua lagi. So why not kita buat betul-betul. Kita buat betul-betul sekarang. So ada 5 tips saya nak share sebenarnya. Saya rasa saya sebut 5 tadi kan. Ada 5 tips saya nak share. Dan first kali, especially saya nak cerita ni, mesti saya tujukan pada dropship ataupun agent yang baru-baru start. Mungkin you baru start business, yang you rasa macam
Aku baru start ni, macam mana aku nak grow. So please take note. Dan kalau ada sahabat-sahabat yang belum join, belum masuk kelas kita malam ni, boleh ajak dia orang supaya dia pun boleh dapat tips-tips ni. Kalau you leader, you share pada you punya team. Kalau you ada family yang perlukan business, yang perlu dibuka minda, share kan. Sebab kadang-kadang macam ni tau, kalau family sendiri cerita dekat family, dia takkan ada trust. Sebab dia dah tahu, kau dulu pun sama lebih kurang 2 kali 5 dengan aku pun, kau nak ajak aku buat bisnes. So that's why kalau orang ketiga datang bagi tahu, dia lebih mudah masuk sebenarnya. Itu normal. So that's why kalau ada team you, ada kawan-kawan, ada family, share, tag supaya dia boleh join kita punya kelas malam ni. Kalau kita berkongsi rezeki, ilmu rezeki, kalau yang nak tahu bukan duit je, bukan kesihatan je rezeki, ilmu pun rezeki. Kita kongsi rezeki kita. InsyaAllah, mana tahu one day Allah balikkan balik rezeki tu dengan rezeki yang lebih banyak. Okay. So, nombor 1 untuk usahawan kecil yang baru start, yang baru buat bisnes, nombor 1 adalah jaga keuangan. Saya letak ni nombor 1 sebab pada saya ni paling penting. Jaga keuangan, jaga kita punya cash flow. Pastikan kita tak buat robis, tak rompak duit bisnes. Usahawan ni yang baru-baru start, ini saya cerita yang small, kita ada tendensi yang tinggi untuk merompak duit bisnes kita sendiri. Sebab kita dalam mindset, dia sebenarnya based on mindset lah. Mindset kita akan anggap macam, aku buat bisnes ni sikit-sikit supaya dapat bayar barang dapur sikit, dapat bagi anak sikit, dapat tampung keluarga. Tak salah nak fikir macam tu, tapi you have to think as a businessman. You kena think as a businessman. Dalam business, in fact dalam dunia biasa pun kita ada 2 jenis. Kita ada asset, kita ada liability. So setiap kali kita buat decision, yes, thank you Haji Akmal, share learning point, good job. Setiap kali kita sebagai usahawan, you nak beli sesuatu, you nak buat sesuatu, you kena fikir 2 benda ni. Adakah dia liability ataupun dia asset? So ulang lagi, adakah dia liability, adakah dia asset? Setiap kali kita nak beli sesuatu, tak kisah. Contoh you beli tripod untuk buat live ni, saya beli tripod untuk buat live ni. So ini tripod tu dia dah jadi asset. Sebab kalau tak ada tripod, saya tak boleh buat bisnes. Bila saya tak boleh buat bisnes, saya tak boleh buat live, saya tak boleh buat bisnes. Duit pun tak ada, orang pun tak nampak kita. So tripod adalah asset. Tapi contoh you buat bisnes, lepas tu you beli, tak tahu, spoiler kereta kot. You beli spoiler kereta. So adakah spoiler kereta tu membantu untuk duit masuk ke dalam bisnes kita? Adakah dia membantu? So kalau benda tu tak membantu, please elakkan. Jangan sesekali beli liability, especially pada yang baru start. Ini saya nak beritahu awal sebab saya dah lalui benda ni. Saya nak you all buat benda yang betul daripada awal. Jangan beli liability. Saya faham kita kadang-kadang ada keinginan nak, aku nak reward diri aku. Padahal kita baru start ni, aku nak reward diri aku. Aku nak pergi bercuti, spend mungkin 1,000, 2,000. Dan in the end of the day, kita sebenarnya menambahkan beban untuk kita start balik. Tak salah untuk kita buat satu benda, kita bagi istilah dia delay gratification, ataupun lambatkan penghargaan diri. Dan kalau you nak tahu super rich punya orang, millionaire, semua dia orang melambatkan dia punya kepuasan. Bila dia dah sampai satu tahap, 1 million dalam account cash, baru dia start beli Velfire. Baru dia start beli kereta mewah, dah ada 1 juta cash dalam account. So kalau dia daripada awal dia duk beli kereta tu, dia beli kereta ni untuk tunjuk, dia plan macam, aku nak tunjuk lah kat social media, nak tunjuk orang nampak aku berjaya. No need, tak perlu. You kena sentiasa fikir, adakah benda tu asset atau liability. Kalau you beli benda tu tak membantu, tak payah belilah. Kereta mewah ke kereta apa, sebenarnya dia tak membantu pun. In fact dia menyusahkan lagi ada. Unless you buat Grab, ataupun you buat apa, Food Panda ke apa, you beli tu dia jadi duit. Dia menghasilkan duit. You bawa taxi ke, yes, of course you boleh beli. Tapi kalau tak, cuba elakkan. Okay. Right, itu so nombor 1. So thank you pada yang join. Teruskan, InsyaAllah malam ni kita akan umumkan top fan kita. Dan seterusnya, untuk usahawan kecil yang baru start, you dah jaga cash flow baik-baik. You dah pastikan orang, lagi satu saya lupa nak beritahu, jangan bagi orang hutang. Untuk nombor 1, jangan bagi orang hutang. Orang hutang ni bukan tak boleh bagi orang hutang tau. Sebab macam ni, kalau you nak bagi orang, bagi terus, tak payah bayar balik.
Itu sebaiknya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita ni bila you jadi agent, you start kena restock betul. Macam wallet you kena start restock 10 botol minimum untuk dapat harga RM25. You kena restock. So bila you restock and then you punya dropship cakap, boleh tak saya loan dulu. Nanti kalau orang saya pegang dulu stok, kalau dah bayar, orang tu dah bayar, saya bayar. So selama 2 bulan orang tu tak jual, dia tak bayar sebab cakap tak terjual lagi. So memang azab. Dan you kalau you ada customer lain, you tak cukup duit lah. Macam mana aku nak restock ni? Ramai lagi hutang tak bayar. So please, usahawan, you have to be very clear dengan you punya dropship ataupun dengan customer biasalah. Jangan bagi hutang. Sebab kita buat bisnes kan, kita bukan buat welfare. Kita tak mampu sebenarnya nak tanggung hutang macam tu. Ada tak kita pergi dekat contoh dekat mana kita pergi kat Tesco lah. Kita pergi Tesco, lepas tu cakap Tesco saya ambil dulu barang ni, nanti kalau saya dah nak start guna kat rumah baru saya bayar. Tak ada kan. Once kita keluarkan daripada tempat rumah dia, Tesco punya warehouse tu, bukan warehouse, Tesco punya shopping complex lah, you dah start kena bayar. So sama juga, you as a businessman, you have to pastikan, so dia lah campur sikit, setiap barang yang keluar orang bayar dulu baru dia ambil. Tak kisah dropship ke agent ke, mesti bayar dulu. Okay. Kalau anda stokis, lagilah you akan terasa, oh lama ni ada 20 orang hutang ni tak bayar-bayar. Nak restock bukan murah, berpuluh-puluh ribu nak restock, tapi orang tak bayar, dah koyak. So akhirnya bisnes mati entah ke mana. Okay. So elakkan hutang, jaga cash flow, pastikan barang tu asset ke liability, then baru you decide untuk beli. Dan elakkan hutang, jaga cash flow. Saya ulang banyak kali pula ni. Jaga cash flow. Alright. So tu nombor 1. Nombor 2, macam mana? Ada yang nak nombor 2 ke ni? Nombor 2, cuba komen sikit. Saya nak nombor 2. Nombor 2 ni penting juga. Nombor 2 ni penting juga. Of course dalam bisnes, benda first yang kita nak adalah kita nak sale kan. You dah join dropship, you mesti nak sale. Tapi masalah dia, yang kadang-kadang orang tak sabar, aku nak sale, tapi dia lupa buat 3 benda yang pertama. Dia lupa nak buat 3 benda pertama, iaitu dia nak kena bagi orang nampak dia dulu. Lepas nampak, orang nak kena kenal. Lepas orang kenal, baru orang suka. Dan kat sini lah baru berlaku conversion. Dia trust, dia percaya kita, baru dia beli. So, nombor 1, kita kena bagi orang nampak dulu. Lagi banyak orang nampak you, lagi besar potensi untuk dapat sale. Clear Dia berkadar terus. Lagi banyak orang nampak, lagi banyak you dapat sale. So, untuk usahawan baru, bisnes yang baru, you start baru kecil, you kena bagi orang nampak gila-gila. Bagi orang nampak sampai orang tu cakap, dia ni lagi, sampai orang tu muntah lah tengok. Cakap, apa dia ni lagi. Sampai kita hantui kehidupan dia. So macam mana nak buat macam tu, nak bagi orang nampak. Nombor 1, of course kita kena sentiasa buat posting. Sentiasa adalah dalam Facebook. Tak nak lah you post hari ni, 2 bulan akan datang post lagi 1, 3 bulan akan datang post lagi 1. Dan orang cakap, dia ni buat bisnes ke, isi masa lapang, contoh. So kita tak nak sampai macam tu. Kita nak orang nampak kita bahawa kita serius. Hai, Assalamualaikum, Yatimi, thank you for joining. Selamat datang. So itulah tips nombor 2, bagi orang nampak. Kita jangan bagi orang tak nampak kita. So kena rajin lah posting. Kan, rajin posting. Dan posting ni, walaupun you kena post every day, Facebook, ni saya nak cerita Facebook lah. Instagram saya jarang join, saya tak follow sangat. Tapi you boleh buat schedule post dekat Instagram melalui Facebook. Siapa kat sini pernah buat schedule post? Schedule post ni adalah benda yang power. You boleh set pukul berapa you nak post. Meaning hari ni saya boleh buat untuk 3 bulan akan datang punya posting. So saya dah tak perlu tengok post setiap masa untuk buat post. Benda ni free je. Ke you all tak suka benda free, nak benda berbayar je. Benda ni free je. Explore. Just pergi kat Facebook, dia ada publishing something lah, publishing schedule. Kat situ ada schedule post, boleh buat. Dan kena bagi orang nampak setiap hari. Ideally ada 4 kali sehari. Dan itu adalah posting. Tapi ada masalah sikit. Posting ni, masalah dia adalah Facebook dia punya method baru, dia dah kurangkan reach untuk page. Kalau untuk personal profile, you kena hati-hati. You buat business, boleh buat business tapi jangan terlalu menjual. Kalau dia terlalu menjual, kemungkinan besar you kena ban ataupun you punya Facebook hilang. So that's why kalau pakai personal profile, you buat secara halus lah. Kita
kita buat apa, jual secara halus, insya-Allah ada orang beli. Sebab yang bagus personal profile page ni, bukan profile page, profile Facebook ni, dia reach dia laju, dia cepat, dia tak tapis sangat. Berbanding dengan page dia ada tapisan. Tapi tak ada masalah. Sangkut pula dah line, line slow sikit ke, tak apa. InsyaAllah doa. That's why malam ni saya harap kita sama-sama doa supaya line saya, line you all pun okey. Dan kita harap line kita cantik, tak perlu laju, cukup sekadar stabil. Right, insyaAllah. So, tu kita bagi orang nampak gila-gila. Dan the best thing about Facebook adalah you buat FB Live. Bila you buat FB Live, dia akan automatic keluar notification. Dan saya nak beritahu juga, tak semua orang akan dapat notification sebenarnya. Tak semua orang. Hanya a few orang yang selalu follow, mungkin top fans saja akan dapat notification. Walaupun you tekan receive all live notification. Walaupun you dah tekan benda tu, Facebook dia akan hold juga, dia akan tahan. Tapi itu bukan masalah besar lah. So kita just buat live, bagi orang nampak. So siapa yang nampak tu, kita buat. Dan insyaAllah bila you dah start ada budget, you punya cash flow dah bagus kan, you dah start, you boleh buat FB ads. You dah start boleh buat FB ad, belajar macam mana aku nak buat iklan, macam mana aku nak buat iklan kepada Facebook punya followers, kepada orang baru. Ada cara-cara dia. InsyaAllah saya akan share pada you all yang join group Nak Jadi Jutawan Bahagia. InsyaAllah one day saya akan share macam mana cara dia. Right, so you just join dulu group tu. Kita ada buat group Nak Jadi Jutawan Bahagia. Right, so itu nombor 2. Kena bagi orang nampak gila-gila. Selagi you tak gila buat posting, selagi itulah you kena terus buat posting. Dan saya nak beritahu satu juga, ini extra tips lah. Pastikan you all ada logo. Kalau yang belum ada logo dalam bisnes, tak kisah, walaupun you dropship, you baru-baru start buat bisnes, you kena start ada logo. Logo tu umpama muka orang. Muka orang. Kalau kita tak pernah nampak muka orang tu, macam mana kita nak kenal, betul tak? Kita nampak tapi kita tak boleh nak kenal sebab kita tak pernah nampak rupa dia, tak pernah nampak logo dia. So why not mulai hari ni start buat logo. Create logo supaya orang nampak. Setiap kali orang kita post, kalau boleh letak kita punya logo. Dan bila orang selalu nampak logo kita, nampak, kita akan start macam, aku dah kenal lah dia ni. Dia ni lah yang selalu post ni. Orang kenal, boleh So itu nombor 1, nampak logo. Dan nombor 3, macam mana bisnes yang kecil-kecil ni, small ni nak jadi besar, dia kena start bertindak dan memberi komitmen macam company besar, kan? Iaitu nombor 1 adalah dia kena reply ataupun respon customer dengan pantas. Tak nak lemau. Bila customer message, insyaAllah secepat mungkin you reply. Kalau ikut Taobao, dia punya masa lebih kurang 3 saat untuk reply. Kalau untuk kita, lebih kurang 5 minit. 5 minit itu lama dah, 5 minit. Tapi orang Malaysia dia tak se-push macam China. China memang dia 3 saat dia kena respon. Malaysia lebih kurang 5 minit. Jangan sampai dah berminggu-minggu baru kita reply. Customer confirm tak lari. In fact, kalau dia message hari ni, you baru reply esok, possibility untuk dia beli pun akan makin kurang. Kemungkinan dia takkan belilah. Itu kemungkinan besar dia takkan beli. Kalau beli tu alhamdulillah. Kalau tak beli tu sebabkan kita reply lambat. So please respon customer ataupun kita punya pelanggan dengan pantas secepat yang mungkin. So that's why penting juga untuk you all sentiasa pastikan internet okey. Lepas tu kalau you dah daripada small dah besar, ada cara dia macam mana nak reply pantas. Respon cepat. Yes. Jangan lambat-lambat. Orang sekarang suka speed. Lagi maju lagi tinggi speed. Mungkin sekarang 5 minit. Mungkin tahun depan orang akan expect kita reply dalam masa 1 minit. Tahun depan lagi orang akan expect kita reply dalam masa 1 saat. Mungkin. So that's why speed akan, setiap kali you grow, speed tu kena bertambah. Macam Ferrari. Apa beza Ferrari zaman sekarang dengan Ferrari 20 tahun lepas? Apa beza Ferrari 20 tahun lepas dengan 30 tahun lepas? Apa? Cuba teka. Of course kan, dia punya speed. Yang dulu punya tak laju sangat. Makin lama dia grow, aku kena lajukan lagi. Dan Ferrari, Enzo Ferrari, owner dia, cakap macam ni tau. Dia cakap, I want my next creation to be faster and better than my previous creation. Maksudnya setiap kereta yang dia hasilkan, dia akan makin laju. Dia tak akan buat kereta makin slow. Dia akan continue buat makin laju. So kita pun, is business owner, you kena sama.
Lagi lama you dalam business, you kena fikir macam mana aku nak naikkan speed, macam mana aku nak makin laju, macam mana aku nak makin laju. Kan? Lagi cepat kita respon customer, insyaAllah conversion rate makin tinggi. Okay, itu adalah tips nombor 3. Tips nombor 3. Okay, you ada dapat sesuatu? Kalau you ada soalan pun boleh komen. Boleh tanya, insyaAllah saya cuba jawab lah. Nombor 4 adalah be a leader untuk team kita. Ini saya nak tujukan untuk orang yang dah jadi agent, yang you ada dropship bawah. Siapa yang ada agent, you ada dropship bawah, you have to be a leader. Jadi orang yang memimpin. Betul tak? Dan saya tengok ramai orang macam ni tau. Bila dia dah buat bisnes, orang ramai bawah dia kan, dia dah start tinggalkan. Bila once dia tinggalkan dia punya team dia dah selesa lah. Dia kata, oh aku ramai lah dah bisnes dengan aku ni, dah 800 orang, 8,000 orang. Dan akhirnya bila dia dah naik banyak, dia tinggalkan team dia tak buat training, dia tak bagi teaching, dia tak engage. Dan akhirnya apa yang berlaku adalah dia punya agent lari. Agent dia akan pergi dekat tempat orang yang dapat membantu dia, yang dapat give something pada dia. So please be a leader. Walaupun you tak pandai belajar, belajar. Kadang-kadang benda ni kita tak pandai. Tapi leader is a learnable skill. Kita boleh belajar macam mana nak jadi leader. Macam-macam buku ada dekat market. Ada buku How to be a good leader. Dan tak payah beli buku pun, dekat YouTube berlambak. YouTube berlambak banyak sangat tips-tips macam mana nak jadi leader. Kita belajar. Saya pun masih belajar how to be a good leader. Saya tak perfect. Saya banyak benda saya nak belajar. So saya yakin anda pun mesti nak belajar sesuatu. Dan gunakan YouTube sepenuhnya. Bukan untuk tengok game, bukan untuk tengok hiburan semata-mata. Why not sekali-sekala kita guna untuk belajar how to be a good leader. Dan insyaAllah kalau you be a good leader, you punya team akan follow dan follow rapat you, supaya dia akan sentiasa rasa macam you give something to them. So be a good leader. Itu nombor 4. Dan nombor 5. Okay, nombor 5 last lah ni siapa ready untuk nombor 5 ni last? Nombor 5 ni pun poin penting, yang sebenarnya saya pun masih belajar poin nombor 5 ni. Saya tengah buat eksperimentasi. Dan saya rasa macam benda ni yang akan growkan bisnes kita cepat. Iaitu, minta maaf, itu adalah appreciate your customer. Hargai pelanggan kita. Pelanggan ni dia macam mana nak cakap, dia manusia tau. Dia manusia. So pelanggan dia manusia. Dia suka kalau dia dihargai. In fact anda sendiri pun mungkin suka kalau saya hargai. Contoh Haji Akmal, terima kasih sangat Haji Akmal sebab you join kita punya live ni. Saya doakan you kaya berjaya dunia dan akhirat. Dan saya yakin you akan pergi jauh. In fact Haji Akmal ni kita punya team kita punya team, kita punya warrior. So good job dapat join. Dan tak semua orang mampu join tak semua orang mampu join. Dan InsyaAllah siapa yang join, saya yakin you pasti dapat sesuatu untuk bekalan you punya business. So kita appreciate kita punya customer. Dan you pun ada customer, why not? Kadang-kadang sekali-sekala kita, kalau kita tahu birthday dia, itu the best. Kita tahu birthday dia, kita wish birthday dia. Ataupun kadang-kadang tak tahu birthday dia pun tak apa. You just cakap hi, tiba-tiba kan, mungkin dia dah beli bulan lepas, tiba-tiba you komen cakap dia, hi, terima kasih ya sudi beli dengan saya doakan awak murah rezeki hari ni. As simple as that. Copy paste, share dengan semua you punya customer. Engage. Ini salah satu bentuk follow up lah. You appreciate dia. Kalau boleh you kena selalu sebut, hi, terima kasih Cik Haji Akmal, saya doakan you sihat hari ni. So kita buat benda tu ulang-ulang supaya pelanggan kita rasa macam, oh dia ni concern dengan aku lah. Dia ni peduli pasal aku, dia nampak aku. Yang penting kita nak bagi customer rasa macam kita nampak dia. Spotlight tu dekat kita punya customer. So dia rasa dihargai. Dia rasa macam kita letak attention pada dia. So that's the best. So hargai pelanggan. Dan selalunya kalau bisnes kecil, you tak ramai lagi pelanggan. Tak banyak sangat lagi. So why not you betul-betul fokus dengan pelanggan yang ada. Kadang-kadang baru ada 5 orang. Dan 5 orang ni lah you belai betul-betul sampai 5 orang jadi 10 orang. 10 orang ni you belai betul-betul sampai 10 jadi 20. Dan barulah kita exponentially kita develop. Boleh tak? Saya harap you dapat benda ni. Sebab benda ni penting. Dan benda ni lah key. Macam mana kita nak pastikan bahawa bisnes kita boleh grow. Starbucks. Siapa pernah pergi Starbucks dan tahu macam mana Starbucks appreciate dia punya customer?
Apa yang dia buat adalah dia tulis nama, simple as that. Dia tulis nama dekat cup tu. Contoh dia tulis nama Ali contoh. Ali. So dia tulis nama Ali. So bila dia tulis nama Ali, kita macam nama aku kena panggil lah. Popular pula aku. Hai Cik Ali, kopi dah siap. So orang pun datang. Orang beli, ada nama dia sendiri. So dia rasa bangga. So dia rasa dihargai oleh Starbucks. So kita pun boleh buat benda yang sama. Kita tak adalah buat kopi. So mungkin bila you buat live, contoh you sebut nama dia. Hai Haji Akmal, siapa lagi? Hai Haji Akmal, hai Nurul Amira. So kita sebut nama dia supaya dia rasa macam kita hargai dia. Dan in fact sebenarnya memang kita hargai dia. That's why kita sebut nama dia. Dan benda ni kena biasakan lah. Biasakan. Dan kita boleh fikir macam-macam cara you nak appreciate you punya customer. Dan bila customer rasa macam dihargai, kita hargai dia, dia akan suka nak buat bisnes dengan kita. Mungkin daripada customer dia akan start jadi dropship kita. Daripada dropship kita dia start jadi agent kita. Daripada agent kita dia start jadi stokis kita. Daripada jadi stokis kita dia grow lagi, dia jadi master stokis kita. Sampai dia jadi grand master stokis. Masa itulah you jadi jutawan, kaya berjaya dunia dan akhirat insya-Allah. So it's all start from small to big. Start daripada nombor 1 yang saya share tadi sampai nombor 5. Proses ni adalah proses yang berterusan berterusan. Daripada you kecil sampai besar, you kena take note 5 point penting ni. Itulah cara untuk growkan bisnes kita insya-Allah dengan pantas. Right. So saya harap you dapat sesuatu sekejap. Saya harap you dapat sesuatu. Dan saya yakin anda semua kat sini adalah orang yang suka improvement. Suka benda tu kita panggil kemajuan. So that's why you ada dekat sini. That's why you berada dan you sentiasa belajar, sentiasa fikir macam mana aku nak grow besar, macam mana aku nak buat bisnes yang boleh membantu aku untuk bagi sesuatu pada anak-anak, pada ibu ayah, pada suami, pada isteri. So betul benda yang kita kena fikirkan. Right? So saya harap kita dapat jumpa lagi. Dan saya nak umumkan pemenang top fan kita. Dah ready pemenang top fan kita semua ni? Pemenang top fan kita dan tak lain tak bukan. Boleh ke saya umumkan ni? Saya minum kejap ni, kan takut terbatuk. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Pemenang top fan untuk November, Lalali Top Fan November 2020 adalah milik Sis Haji Akmal. Kita ucapkan tahniah pada Haji Akmal. Macam tahu-tahu je boleh masuk live ni. So kita pilih. Tadi saya dengan saya fikir siapa nak bagi ni. So bila kita decide, kita go through semua komen, konten apa semua, dan kita nampak Sis Haji Akmal layak menerima Lalali Top Fan. Dan saya nak bagi tahu, ini adalah Lalali Top Fan yang terakhir. So saya harap anda yang dah bersama kami, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Yang tak menang bukannya sebab you tak bagus, bukannya sebab you tak sporting, tapi rezeki next time insya-Allah. Thank you juga. Thank you Haji Akmal sebab sentiasa bersama Lalali. You join kita punya live, you join kita punya komen, konten semua. Dan ini hadiah untuk you. Dan sebenarnya saya rasa Haji Akmal dah ketiga kan. So memang awesome. Tahniah, good job. Dan nanti insya-Allah nanti kita bank in lah Right. So tahun depan kita dah tak buat top fan, tapi kita tukar method. Kita still nak reward you sebab kita rasa macam you all ni memang awesome. You all memang awesome, memang bagus, memang sporting. So kita nak buat reward lagi dan kita akan tukar format jadi lebih baik. Tambah ilmu sifu 4. Apa 4 tu? Saya tak pasti 4 tu apa, nombor 4. 4 kali dah. 4 kali dah. Memang legend lah. Ni kalau dia lebih hat-trick. Hat-trick tu 3 kali je. Kalau dah 4 kali, dia super hat-trick. So tahniah, good job. Bila you konsisten buat sesuatu, you akan dapat sesuatu, insya-Allah. Saya yakin benda tu. Dan so tahniah. Nanti contact dengan Sal pun boleh. Kita akan deal lah macam mana. Jangan risau. So itu saja malam ni, insya-Allah. Saya doakan you all semua sihat, digunakan kekuatan dan kejayaan. Teruskan buat bisnes kepada yang buat bisnes, kepada yang belum buat bisnes, belajar macam mana nak buat bisnes dulu, sebab saya yakin bisnes ni dapat bantu anda untuk survive. Dan insya-Allah dekatkan diri pada Allah, cuba rendahkan diri kita, naikkan tawaduk kita, sebab kadang-kadang kita buat macam-macam tak berjaya. Mungkin connection kita dengan dia sangat longgar.
So kita cuba ketatkan mana yang longgar. Kita jadi orang yang terbaik, khalifah yang terbaik insyaAllah. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum. #bina bisnes bersama Dalali. #sihatkan syok. Bye. Assalamualaikum.